Kita akan membincangkan malam ini satu topik yang seterusnya, yaitu kafir kemudian murtad. Siapakah orang kafir? Siapakah orang murtad? Kalau sempat malam ni kita terus masuk kepada hukum-hukum dalam Islam bab yang kelima, iaitu 5 hukum dalam Islam: wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. InsyaAllah kalau sempat kita tengok macam mana. Baik, muka surat 56, kafir. Apa yang dikatakan orang kafir? Siapa orang kafir ni? Ialah seseorang yang mengingkari keesaan Allah, kufur dengan mengingkari keesaan Allah, kenabian Nabi, dan mengingkari syariatnya. Seseorang yang mengingkari ketiga-tiga itu atau salah satu daripadanya disebut orang kafir. Jadi 3 benda. 3 benda. Yang pertama mengingkari keesaan Allah. Yang kedua, kenabian, mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua. Yang ketiga, mengingkari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. 3 benda. Siapa yang mengingkari ketiga-tiga benda atau salah satu daripada 3 benda ni, keesaan Allah, kenabian Nabi, syariat Allah, salah satu daripada 3 benda ni, maka mereka ni adalah orang kafir. Salah satu. Islam 3-3 ada. Kalau dalam agama lain ada yang mengaku Allah itu satu, tapi mereka tidak mengaku Nabi Muhammad adalah Nabi. Dia tak ikut ajaran Nabi Muhammad. Dan banyak juga agama dia mengaku Allah itu satu, Tuhan itu satunya, dia kata Tuhan satunya, tapi syariat Allah dia tak ikut. Salah satu atau kesemuanya daripada 3 benda tu, jika mengingkarinya, maka hukumnya adalah kafir, disebut sebagai orang kafir. Yang pertama tadi keesaan Allah, yang kedua kenabian Nabi, yang ketiga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu atau ketiga-tiganya sekali. Baik, kekafiran seseorang itu dibahagikan kepada 3 bahagian. 3 bahagian kekafiran. Kafir itu terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah kufur jahli atau kekufuran atau keingkarannya disebabkan kebodohannya. Disebabkan kebodohannya, ilmu tak ada. Ilmu tak ada. Jadi dia tahu Allah itu satu, tapi disebabkan kebodohan dia tak ada ilmu, dia bermain-main dengan benda itu. Ini yang dibagikan disebabkan kebodohannya. Dia tahu Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir, disebabkan kebodohan dia bermain-main dengan benda itu. Dia boleh kata Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, dia boleh kata, sebab dia tak tahu hukum. Dia tak tahu hukum dengan kebodohannya. Baik, yang kedua ialah kafir judi atau kafir inadi, iaitu kekufurannya disebabkan rasa terhina kalau beriman kepada Allah, seperti Fir'aun, atau takut kehilangan pangkat atau pengaruh sekiranya beriman. Ini dipanggil sebagai kafir judi ataupun kafir inadi. Dia rasa hina bila dia mengaku orang beriman. Dia takut hilang semua harta, pangkat, duit, kenamaan, gelaran jika mengaku dia ni beriman kepada Allah. Contoh yang penulis masukkan ialah Fir'aun. Fir'aun dia rasa hina. Fir'aun dia rasa hina jika dia mengaku dia beriman kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia sendiri mengaku dia Tuhan. Ini perangai Fir'aun. Dia sendiri mengaku dia Tuhan. Sedangkan kelebihan yang ada pada Fir'aun itu pun
Allah yang bagi, tapi dia tak sedar benda tu. Dia rasa dia boleh buat apa sahaja sehingga kan dia mengaku dia adalah Tuhan. Jadi kalau dia kata dia beriman kepada Allah, dia rasa dia tu hina. Dan dalam contoh yang lain juga perlu dia masukkan, kerana takut kehilangan pangkat atau pengaruh, sanggup menolak iman, sanggup menjual akidah semata-mata kerana pangkat, semata-mata kerana pengaruh, sanggup menolak syariat semata-mata kerana pangkat, semata-mata kerana pengaruh. Ini dipanggil kafir juhdi ataupun kafir ainadi. Dia kafir disebabkan populariti. Dia kafir disebabkan harta benda ataupun pangkat yang dimiliki dekat dunia. Ini dipanggil sebagai kafir inadi. Baik, yang ketiga ialah kafir hukmi, iaitu kekufuran disebabkan sesuatu perbuatan atau perlakuan yang diperlakukan bertentangan dengan keimanan, seperti menghina kitab Al-Quran atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, atau menghina sunnah Nabi. Ini terang, nyata lagi bersuluh. Menghina Al-Quran kan ada kes apa ini? Letak Quran dalam tandas, berak atas Quran, pijak Al-Quran. Ini semua perbuatan-perbuatan orang kafir. Orang Islam yang ada iman dalam hati dia tak buat benda ni. Islam yang ada iman dalam hati dia tak buat benda ni. Melainkan ada satu benda lain yang mempengaruhi dia untuk dia menghina Al-Quran. Dia pijak Quran, bukan tak ada kes. Dekat Malaysia orang Melayu pijak Quran bukan tak ada kes. Ada kes, dulu-dulu ni ada kes. Zaman-zaman black metal semua dulu tu ada kan kes pijak Quran, hina. Ini dipanggil sebagai kafir hukmi. Dan juga dia juga menghina sunnah Rasulullah SAW. Banyak sunnah Nabi. Kalau dulu-dulu kecoh pasal janggut, benda janggut macam janggut kambing, kan? Pernah dengar dulu kecoh sunnah Nabi apa benda janggut macam janggut tu janggut kambing. Pernah dulu kecoh. Menghina orang-orang yang mengikut sunnah Rasulullah juga termasuk dalam golongan ini. Secara otomatik dia menghina orang tu, secara automatik dia juga menghina sunnah Rasulullah SAW. Jadi itu orang kafir. Pembahagian kafir ada tiga: kafir jahli, kafir judi, dan juga kafir hukmi. Tiga kafir. Saya ulang balik. Kafir jahli ialah kekufuran atau keingkaran disebabkan kebodohannya. Dia mengikut orang. Contohnya dia ikut orang tu sembah berhala, dia pun ikut juga sembah berhala. Ini disebabkan kebodohannya, dia tak ada ilmu. Yang kedua kafir judi ataupun kufur i'adi, disebabkan dia rasa hina apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dia adalah Fir'aun. Ataupun contoh-contoh lain, dia rasa hina beriman dan juga takut kehilangan harta, pangkat dan sebagainya. Takut hilang pengaruh. Baik, yang ketiga kafir hukmi, disebabkan perbuatan atau perlakuannya bertentangan dengan keimanan. Perlakuan itu bertentangan dengan akidah Islam. Perbuatan dia itu memang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia menghina Al-Quran, menghina Islam, menghina Nabi. Bertentangan, cukup bertentangan. Dia boleh buat apa saja dia nak, macam tu. Sebab apa? Dalam hati dia langsung tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasakan Al-Quran itu tak ada apa-apa pun. Al-Quran itu zero, tak ada apa-apa bagi dia, hanya buku biasa.
Jadi untuk menghina Islam, dia tahu pula Islam, kitab Al-Quran adalah kitab panduan. Dia nak menghina Islam dan ambil Quran, dia campur dalam tanah. Dia berak dalam tanah. Dia berak atas Quran. Dia pijak Quran. Ini memang ada kes. Kecoh satu ketika dulu. Baik, itu kafir Baik, yang seterusnya ialah murtad. Golongan yang kedua yang kita tengok malam ini ialah murtad. Tak panjang pun pembahasan tentang murtad ni. Baik, siapakah murtad? Ialah seseorang yang tidak tunduk dan patuh lagi kepada ajaran agama Islam atau meninggalkan dan menceraikan diri dari jemaah agama. Seseorang yang menghalal barang yang diharamkan Allah dan mengharamkan barang yang dihalalkan oleh Allah juga dihukum sebagai murtad. Seseorang yang murtad itu ialah orang yang berbalik menjadi kafir. Orang yang murtad tidak boleh dibiarkan di dalam keadaan riddahnya, kerana bagi orang murtad itu mempunyai hukum-hukum yang tersendiri bagi mereka. Baik, murtad ni semua dah sedia maklum. Bila sebut murtad, orang yang keluar Islam. Orang kafir murtad tak? Kafir bukan murtad. Orang kafir sebab dia memang dilahirkan begitu, kemudian dibesarkan begitu, dan mereka hidup dengan kepercayaan itu. Itu kafir. Murtad ni dia Islam, kemudian dia quit. Quit kan, bahasa Inggeris quit kan. Dia keluar Islam. Itu murtad. Ataupun asalnya adalah bukan Islam, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia keluar Islam balik. Keluar Islam balik itu dikau sebagai murtad. Itulah golongan murtad. Banyak kes murtad, kes murtad ni banyak. Cuma apa tak dihebohkan. Kes murtad ni banyak. Ada yang tempat tu bulan ni pendakwa Islam masuk, dia Islam. Bulan depan pendakwa agama lain masuk, dia ikut juga sebab bagi duit. Lepas tu bulan depan tu Islam masuk, dia Islam balik. Dia jadi macam tu. Dia Islam murtad. Ada tempat. Saya ada dengar cerita macam tu. Baik. Kemudian seorang yang menghalalkan barang yang diharamkan Allah dan mengharamkan barang yang dihalalkan oleh Allah juga dihukum sebagai murtad. Ini adalah orang yang mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Benda yang haram dihalalkan, benda yang halal diharamkan. Baik, hukum bagi orang murtad itu dia ada beberapa hukum yang disebut dalam ni, ada 5. Yang pertama, hendaklah pihak berkuasa menyuruhnya bertaubat kembali kepada Islam. Kalau enggan, hendaklah dikenakan hukum bunuh sampai tahap itu. Sebelum dia dijatuhkan hukum bunuh, pihak berkuasa mesti menyuruh dia itu kembali taat kepada Islam. Kembali taat kepada Islam. Keluarkan satu surat kuasa kepada dia, kembali taat kepada Islam. Kalau dia ingkar juga, barulah dijalankan hukum bunuh. Kenapa bunuh? Sebab darah dia halal untuk dibunuh. Ini hukuman kepada orang murtad dalam murtad, kemudian dia ingkar lagi dengan arahan penguasa, maka darah dia halal dibunuh. Baik, yang kedua, hukuman tersebut pernah dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud mana-mana lelaki yang menjadi murtad, yakni meninggalkan Islam, maka suruhlah dia bertaubat kembali kepada Islam. Jika dia kembali kepada Islam, bebaskanlah dia. Kalau tidak maka penggal lehernya. Dan mana-mana perempuan yang menjadi murtad, yakni meninggalkan Islam, maka suruhlah dia bertaubat kepada Islam, bebaskanlah dia. Kalau tidak, penggallah lehernya. Hukum murtad Islam
lelaki dan perempuan hukumannya adalah sama. Tidak ada perbezaan antara lelaki dan perempuan. Hukumnya adalah sama. Suruh dulu dia bertaubat, suruh dulu dia kembali semula kepada Islam. Kalau dia tak nak juga, maka penggallah lehernya. Hukum dalam hadis Nabi, bukan hukum yang buat-buat, tapi hukum ni Nabi sebut dalam hadis Nabi. Dan beberapa orang sahabat pernah melaksanakan hukuman ini, antaranya ialah Sayyidina Abu Bakar, Umar dan juga Sayyidina Ali. Mereka buat semua berdasarkan kepada hadis Nabi. Nabi suruh apa? Yang pertama, taubat dulu, bagi peluang lagi ni daripada Islam, keluar Islam, kemudian bagi peluang lagi, bertaubat dulu. Lepas bertaubat, kembali pula kepada Islam. Usaha macam mana pun untuk dia kembali kepada Islam. Kalau dia masih berdekir juga untuk tidak kembali kepada Islam, maka hadis Nabi kata, penggal lehernya lelaki dan perempuan. Tidak ada perbezaan. Sebab mereka melakukan kesalahan yang sama, maka hukumannya adalah sama. Murtad. Apa kesalahannya? Murtad. Itulah kesalahannya. Maka hukumannya adalah sama. Baik, yang ketiga, tidak sah perkahwinan orang murtad. Perkahwinan tidak sah, sama ada dia sendiri berkahwin atau mengahwinkan orang lain. Bahkan isterinya wajiblah dipisahkan daripadanya. Sekiranya dia kembali bertaubat kepada Islam semula sebelum habis iddahnya, maka kekallah isterinya itu bersamanya. Kalau dia tidak bertaubat, maka tercerailah isterinya mulai saat dia menjadi murtad. Sepasang suami isteri, contohnya, sepasang suami isteri. Suami murtad, isteri tak murtad. Suami keluar Islam, isteri tak keluar Islam. Isteri masih nanti kekal dengan Islam. Suami dia keluar Islam, maka status perkahwinannya terpisah, maka bercerai. Tapi isteri masih lagi dalam tempoh iddah sebab dia masih Islam. Dia kena ikut hukum Islam, maka dia iddah. Iddah perceraian 3 kali suci. Iddah perceraian 3 kali suci. Sekiranya dalam tempoh iddah tersebut suami dia bertaubat dan kembali kepada Islam, maka hubungan mereka suami isteri terjalin kembali. Kekal hubungan mereka sebagai suami isteri dalam tempoh iddah. Sekiranya sehingga habis iddah suami dia juga tidak bertaubat, maka terpisah. Habis iddah baru suami dia bertaubat. Macam mana nak buat? Dia nak balik dengan bekas bini dia tu, dia nak buat macam mana? Dia dah bertaubat, saya dah bertaubat Ustaz, saya dah bertaubat, saya dah kembali kepada Islam, saya nak balik bekas isteri saya tu, tapi dia dah ambil iddah. Macam mana Ustaz saya nak buat? Maka cara dia kahwin semula, akad nikah semula. Dia kena isi borang, kena buat HIV test semua tu. Macam mula-mula kahwin dulu, dia kena buat balik semua. Cuma khusus kahwin je lah, dia tak payah pergi sebab dia dah pergi dulu lah. Sikit khusus kahwin, Jais Sarawak, lama, sah dia. Seumur hidup, kalau tak silap dia seumur hidup. Sikit khusus kahwin, Jais Sarawak. Sebab orang ni kahwin di poli, ada menganjurkan khusus kahwin. Ramai juga lah yang join, Alhamdulillah. Ramai yang punya nak kahwin. Baik, maka itulah hukum dia. Hukum dia terpisah. Kalau perkahwinan itu terlerai, isteri masih dalam iddah. Sekiranya suami bertaubat, isteri dalam iddah, maka kekal balik sebagai suami isteri. Sekiranya isteri habis iddah, suami baru bertaubat, nak semula, maka kena akad nikah semula. Macam itulah cara dia. Baik, yang keempat, haram memakan daging
sembelihannya. Haram makan daging sembelihannya. Orang murtad sembelih haram. Untuk orang Islam makan daging sembelihan, daging haiwan yang disembelih oleh golongan murtad itu tadi, haram untuk dia makan. Nampak tak? Hukum dia terpisah tu. Dia tak ada kata makruh makan ke, tak ada. Haram tu untuk dia makan. Sebab dia murtad, dia bukan lagi Islam. Itu bagi kes sembelihan. Sebab tu kalau nak beli haiwan, nak beli ayam ke apa ke, pastikan tempat yang kita beli itu, yang sembelih itu orang Islam. Kadang-kadang dia mengaku dia Islam, tapi dia bukan Islam. Pastikan tempat itu tempat Islam. Saya ada beberapa tempat yang saya beli ayam. Ada satu tempat tu memang saya nampak owner kedai tu dia sendiri yang sembelih ayam. Di Kubah, dia sendiri yang sembelih ayam. Cari yang macam tu. Sebab kita takut kita termakan ayam yang disembelih oleh orang bukan Islam. Baik. Yang kelima, seseorang yang murtad tidak boleh menerima pusaka dan tidak boleh dipusakai. Bahkan semua hartanya dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Dalam ahli keluarga tu seorang murtad, tiba-tiba bapa ada meninggal dunia, maka yang murtad ni tak layak mendapat harta pusaka. Dia nak kira pembahagian macam mana? Pembahagian tu untuk orang Islam. Dia dah murtad, dia bukan lagi Islam, maka nak kira pembahagian macam mana? Maka dia tak layak mendapat harta pusaka. Jelas tak? Begitu juga dalam keluarga yang bukan Islam. Tiba-tiba ayah dia masuk Islam, lepas tu ada seorang anak masuk Islam, yang lain tak masuk Islam. Ayah meninggal dunia, harta ayah tu untuk anak Islam tu, sebab dia ikut kaedah Islam. Untuk yang tu, yang lain tak boleh terima. Ini dari sudut hukum faraid. Baik. Apabila seseorang Islam itu telah murtad, sama ada disebabkan oleh iktikadnya atau tutur katanya atau perbuatannya, seperti dia telah melakukan jenayah bukan sahaja kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat Islam seluruhnya. Ini dari sudut jenayah. Di antara jenayah itu ialah dia merasakan dirinya betul dan pandai dengan kemurtadannya, dan umat Islam semuanya salah dan bodoh belaka. Ini bermakna dia menghina dan memusuhi masyarakat Islam. Antara jenayah yang boleh menyebabkan seorang itu murtad ialah dia sentiasa rasa diri dia itu betul, apa yang dia cakap itu betul, dan keputusan yang dia ambil untuk murtad betul. Dia rasa betul dia ambil keputusan untuk murtad tu, kerana dia nak, contohlah, dia nak berkahwin dengan seseorang yang bukan Islam. Dia rela ikut perempuan tu ke agama tersebut, dan dia rasa keputusan itu betul lah. Dia rasa Islam tu bukan lagi agama yang sesuai lagi untuk dia. Dia merasa Islam tu kuno. Dia merasa Islam, undang-undang Islam tu undang-undang yang lama. Jadi dia perlukan kepada pembaharuan dalam hidup dia. Maka dia ikut perempuan tu ke agama perempuan tu. Ini antara jenayah yang pernah berlaku. Lelaki ikut agama perempuan tu, dan ada juga perempuan Islam ikut agama lelaki itu, semata-mata untuk berkahwin sahaja. Dia menghilangkan akidah dia, dia menghilangkan keislaman dia, dia menjual akidah, menggadai akidah dia semata-mata kerana seorang manusia. Itu adalah jenayah.
Baik, yang kedua, dia menyalahkan ajaran Islam kerana didorong oleh hawa nafsunya dan tidak mahu terikat dengan suruhan serta larangan Allah. Dia mengingkari perintah Allah dan Rasulnya setelah dia mengakui kebenarannya semasa dia beragama Islam. Ini bermakna dia telah menghina agama Islam. Contohnya macam mana? Dia menyalahkan ajaran Islam kerana didorong oleh hawa nafsunya. Contohnya lah kan, contoh di sini bab poligami. Oh, ni kalau bincang bab yang ni memang ramai. Yang biasanya yang lelaki biasanya dia au je. Yang banyak bunyi yang perempuan banyak bunyi. Sampaikan ada satu tahap mengatakan, ada satu kumpulan mengatakan Islam tak adil. Kenapa lelaki dia boleh 4, perempuan tak boleh? Pernah dengar tak soalan macam tu? Pernah dengar? Pernah dengar? Kenapa lelaki dia boleh 4, perempuan tak boleh 4? Nak jawab macam mana? Bayangkan kalau perempuan boleh kahwin 4, seorang perempuan kahwin 4, tiba-tiba perempuan tu mengandung, keluar nak bin siapa? Lelaki pertama, contoh lelaki pertama nama Abu Ali, siapa lagi? Abu Bakar Ali Dalil. Contoh. Lelaki 4 orang ni beristerikan seorang perempuan. Seorang perempuan ni beranak, keluar anak lelaki. Bubuhlah nama apa? Mat, contohlah Mat, Mat bin Abu Bakar Ali. Tak ke pelik? Logiknya macam tu kan? Nampak? Nak bin siapa? Kalau lelaki dia ada 4 orang isteri, keempat-empat ni mengandung. Hari Isnin bini pertama beranak, hari Selasa bini kedua, hari ketiga bini, hari Rabu bini keempat, hari Khamis Rabu bini ketiga, Khamis bini keempat. 4 orang ni bin dengan satu. Senang cerita. Sekali pergi daftar kat tempat pendaftaran, 4 surat beranak dah dapat. Orang dapat pendaftaran pun heran, kenapa sampai 4? Saya ada bini 4 beranak sontak. Jangan berlaku. Nak pula setiap daripada tu kembang 2. Sekali pergi buat 8 surat beranak. Dan ada individu yang mempertikaikan hukum ni. Kenapa saya bawa hukum poligami ni? Kenapa? Inilah isu yang paling senang untuk kita faham. Ni isu paling senang untuk kita faham. Dan inilah isu yang paling banyak pertikaian. Satu lagi, kenapa perempuan kalau bercerai, perempuan jangan iddah, lelaki tak ada iddah? Mana nak jawab? Apa salah kami perempuan? Apa salahnya kami ini perempuan? Bukan kami nak bercerai, tiba-tiba bercerai kami yang kena hukum. Seolah-olah kami yang kena kumpulkan diri kami dalam rumah. Tak boleh nak pergi ke mana? Siapa cakap tak boleh pergi ke mana? Boleh. Boleh pergi kerja dengan syarat perjalanan dia rumah, tempat kerja, rumah. Dia tak boleh rumah, tempat kerja, warung nasi lemak, warung mi kolok, office, tempat kerja, tak boleh. Lepas tu on the way balik pun dia tak boleh on the way balik tempat kerja, Ion Mall, Spring. Lepas tu singgah kedai baju, singgah salon, nak betulkan rambut, lepas tu balik singgah pula pusat urut, tengah malam pusat rumah. Yang tu tak boleh. Dia rumah, tempat office, rumah. Perjalanan dia, kehidupan dia tidak boleh didedahkan kepada orang yang tak sepatutnya, kerana
pada diri perempuan itu terlalu banyak fitnah boleh timbul. Iddah adalah untuk menjaga perempuan. Iddah adalah untuk menjaga perempuan, bukan untuk Sekarang ni dah ada timbul isu tentang perempuan yang iddah macam ni. Dia pencarian dia berniaga. Okey. Kira mencari rezeki, dia berniaga. Nak pula berniaga ikan. Dia terpaksa berhadapan dengan orang. Berniaga apa tak berhadapan dengan orang? Semua berniaga berhadapan dengan orang. Berniaga hantu je tak berhadapan dengan orang. Jual hantu ayam, sebotol ni hantu ayam RM10. Contoh kan. Dalam isu perniagaan dan dia mencari rezeki, maka dibolehkan, tetapi ada had-had yang perlu dipatuhi. Perempuan yang iddah, yang pertama, dia tak boleh pakai perhiasan, cincin, gelang, rantai, semua dia kena tanggalkan sebab itu barang perhiasan. Kemudian dia kena pakai pakaian yang tidak menarik minat mata lelaki memandang. Baju yang bling-bling semua untuk yang tak kena saiz dengan badan tu semua dia pakai lah. Pakai baju yang longgar, pakai baju yang berwarna gelap dan sebagainya. Maka dalam konteks mencari rezeki, maka dia dibenarkan. Tapi dia pergi cari rezeki, dah selesai kerja dia kena balik. Dia tak boleh melencong ke lain. Kawan ajak ngeteh kopi dengan Nescafe ke kena apa ke, jangan, dia tak boleh sebab dia kena balik. Pergi kenduri pun dia tak boleh sebab dia masih dalam iddah. Tujuan iddah tu selain daripada nak pastikan rahim dia suci, tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan perempuan tersebut. Sebab orang yang dalam keadaan sedih senang dipengaruhi oleh sweet talker, senang dipengaruhi. Ada je orang yang akan ambil kesempatan. Baik, itu contoh yang saya bawa ni, dia menyalahi ajaran Islam. Jaga hati-hati, jangan terlalu banyak pertikaikan hukum Islam. Bila banyak pertikaikan hukum Islam, takut-takut yang dipertikaikan itu membawa seseorang itu hukum yang murtad. Maka bila dia hukum yang murtad, dia kena taubat semula, dia kena syahadah semula, maka barulah dapat hidupkan balik keislamannya. Baik, yang ketiga, dia menjadi contoh yang buruk kepada orang lain yang akan terpengaruh dengan dakwahnya, dan dengan itu akan merosakkan ajaran dan kesucian Islam. Contoh yang macam mana? Dia bawa dakwah yang sesat. Dalam dakwah dia tu, dia memang mengajak orang Islam ni mengenal Allah, kenal Allah, buat itu buat ini untuk kenal Nabi semua. Dan berisu yang dimainkan Islam itu mudah. Ada ajaran sesat yang memainkan isu Islam itu mudah. Kenapa kita nak susah-susah? Sembahyang 5 waktu susah kan? Senang. Bagi mereka kata susah. Islam kan mudah, kenapa tak dimudahkan? Kita sembahyang 1 rakaat sahaja mewakili 5 waktu. Ada tak ajaran ini? Ada. Sembahyang 1 rakaat sahaja mewakili ke-5 waktu. Ataupun sepanjang kehidupan dekat dunia ni, setiap hari dia akan jamak. Sebab apa? Dia merasakan bahawa kehidupan ni adalah satu perjalanan permusafiran. Tanya ni, bila masa nak sembahyang 5 waktu pun dia pun tak dijawab. Kalau jumpa orang tadi, cuba tanya. Ini dia membawa dakwah yang bertentangan dengan
Islam dan dia merosakkan kesucian Islam itu sendiri, kesucian agama Islam itu. Banyak ajaran sesat, dia menggunakan Islam sebagai nama, sebagai metodologi untuk menarik perhatian orang. Dia menggunakan Islam, tetapi dalam ajaran dia tu, dia tukar habis, dia twist habis semua. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Contohnya, berzina dengan suami orang, berzina dengan isteri orang, kan haram. Tapi dalam ajaran sesat, benda itu halal. Kerana apa? Untuk menghapuskan dosa. Ada ajaran macam tu ada. Maka yang ketiga tadi, dia menjadi contoh yang buruk kepada orang lain. Orang yang tengok dia tu akan terpengaruh. Orang yang mudah terpengaruh ni ialah mereka yang sedang mencari kebenaran. Banyak ada kumpulan-kumpulan macam ni. Dia sedang mencari Islam itu apa. Dia Islam, tapi dia nak mempelajari kehidupan Islam. Islam tu macam mana, ini macam mana, ini macam mana. Akhirnya dia jumpa orang, dia ikut. Orang yang pula kata Islam tu mudah, kenapa dia susahkan? Maka dia pun rasa, betul juga Islam tu mudah, kenapa dia susahkan? Itu yang sembahyang sehari satu waktu mewakili 5 waktu saja. Ada ajaran yang macam tu. Baik. So, habis bab murtad. Berapa minit ni masuk insya-Allah? 3 minit ni. Baik, ada soalan tak? 3 minit ni. Ada satu peristiwa lah ni, Ya. kita share saja lah. Ada seorang yang murtad. Kita berjaya mendidik anak dia lah. Ini cerita menurut cerita anak dia. Bapak dia dulu kahwin, ikut orang bukan Islam, kahwin, tinggalkan mereka. Jadi pada satu hari apabila nenek dia meninggal, bila dia masuk ke lubang lahat tu, adik bapak dia kena api oleh tanah. Kaki bapak nak lain tutup sibuk berhenti je. Berhenti je. Lain kali mana tak boleh masih ada tu. Nak tu. Yalah, Allah Ta'ala tunjuk. Lain kali tu berbahagi anak. Tu berbahagi. Tapi alhamdulillah lah anak dia seorang yang kita didik tu hafiz Quran dan diploma mutawif kan. Diploma tauhid. Sekarang ada di Mekah sekarang. Di Mekah. Praktikal. Dari itulah kongsian. Allah Ta'ala ni kalau dia nak tunjuk on the spot, dia tunjuk on the spot. Dan ada juga hukuman itu yang